Assalamualaikum. Anda sedang bersama Ati di channel Meremang. Apa khabar semua? Kali ini Ati akan menceritakan kisah seram yang terjadi kepada seorang mak andam. Tapi sebelum itu, Ati ingin mengucapkan salam perkenalan kepada yang baru saja subscribe di channel Meremang. Terima kasih kepada anda yang masih sudi menyokong channel ini. Sebelum kita memulakan kisah seram, marilah kita membaca doa. Semoga kita dilindungi dari segala gangguan dan kejahatan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Baiklah, Ati akan mulakan kisah seram seorang mak andam. Lisa adalah seorang mak andam. Setelah beberapa tahun dia berkecimpung dalam bidang mak andam, dia berhasrat untuk membuka bisnesnya sendiri. Lisa pun mula membeli aksesoris dan pakaian-pakaian pengantin dari Indonesia, Malaysia dan dari beberapa lagi negara yang lain. Ini kerana dia ingin mengumpul berbagai jenis baju tradisi pengantin dari berbelang kaum dan negara. Ketika itu, Lisa belum mampu untuk menyewa kedai untuk bisnesnya kerana sewa sebuah kedai agak mahal. Jadi, Lisa hanya menjadikan salah satu bilik di rumahnya sebagai walk-in wardrobe ataupun bilik khas untuk para pengantin yang datang untuk membuat tempahan. Semakin hari, bisnesnya semakin mendapat sambutan yang baik dari pelanggannya. Hinggalah Lisa mendapat permintaan untuk baju pengantin tradisional orang Cina. Sebelum ini tidak ada apa-apa yang pernah berlaku kepada Lisa. Hinggalah setelah dia membawa pulang beberapa pasang baju pengantin tradisional Cina dari negara China. Baju-baju itu memang sangat cantik dan tidak ada dijual di mana-mana di pasaran lokal. Lisa ketika itu sangat berbangga dan tidak sabar untuk mempromosi baju-baju itu kepada pengantin-pengantinnya. Beberapa hari setelah itu, bermulalah hal-hal yang pelik dan menyeramkan di rumah Lisa. Pada satu malam, ketika Lisa sedang tidur, dia terdengar suara perempuan sedang menangis terisak-isak. Mulanya dia menyangka itu adalah suara pembantunya. Lisa pun keluar dari biliknya untuk memeriksa. Ternyata pembantu Lisa sedang tidur ketika itu. Lisa mula merasa pelik. Lisa cuba mendengar lagi suara itu dengan betul. Ternyata suara itu sebenarnya datang dari walk-in wardrobe, bilik yang dijadikan bilik untuk pengantin. Lisa pun perlahan-lahan membuka pintu bilik itu dan menyalakan lampu, tetapi tidak ada apa-apa di situ. Cuma ketika itu bulu romanya meremang. Sebelum sempat Lisa mematikan lampu bilik itu, dia tiba-tiba terperasan sepasang baju pengantin tradisional Cina itu terjatuh di atas lantai di hadapan matanya. Lisa agak terkejut dan jadi hairan bagaimana baju-baju itu boleh terjatuh. Tanpa membuang masa, Lisa pun mengangkat dan meletakkan semula di tempat pergantungan pakaian. Selepas beberapa hari, terjadi lagi satu perkara yang agak sama. Cuma kali ini, Lisa dikejutkan dengan suara sayu, seolah-olah ada orang yang sedang menyanyikan lagu Cina. Sekali lagi, suara itu datang daripada bilik pengantinnya. Dengan hati yang berdebar-debar, Lisa terpaksa memeriksa bilik itu. Alangkah terperanjatnya Lisa apabila sekali lagi dia melihat sepasang baju tradisional Cina itu sedang berada di atas lantai. Berderau darahnya. Kali ini Lisa tidak berani untuk mengangkatnya. Dia terus menutup pintu dan langsung masuk ke biliknya.
Lisa merasa pelik kerana seingat Lisa, dia telah menggantungkan baju-baju itu dengan kemas. Bagaimana baju-baju itu boleh terjatuh? Bisik hatinya. Beberapa hari kemudian, pembantu Lisa ada memberitahu Lisa bahawa dia sering merasa diperhatikan oleh sesuatu setiap kali dia sendirian di rumah. Oleh kerana Lisa tidak mahu pembantunya merasa takut, Lisa hanya mengatakan bahawa itu cuma perasaan pembantunya saja dan mungkin juga kerana pembantunya penat. Hinggalah pada satu malam, pintu bilik Lisa diketuk oleh pembantunya. Ketukan itu seperti ada kecemasan. Apabila Lisa membuka pintu, muka pembantu Lisa kelihatan sangat pucat. Dia mula menceritakan kepada Lisa. Ketika dia ingin ke tandas, dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di sofa. Dia menyangka itu adalah Lisa. Pembantunya pun menyalakan lampu dan terus masuk ke tandas. Ketika itu ruang tamu masih gelap. Setelah pembantu Lisa keluar dari tandas, barulah dia perasan dan dia sangat terkejut apabila melihat yang duduk di sofa itu sebenarnya bukan Lisa, tetapi sosok perempuan yang berpakaian baju pengantin Cina. Perempuan itu seolah-olah sedang menangis. Pembantu Lisa ketakutan dan terus berlari mengetuk pintu bilik Lisa. Ketika itu Lisa merasa sangat takut, namun dia terpaksa memeriksa keadaan di ruang tamu demi untuk menenangkan pembantunya. Tetapi dia tidak melihat apa-apa pun di situ. Setelah keadaan tenang, mereka pun masuk tidur. Keesokan harinya, Lisa memanggil seorang ustaz ke rumahnya. Ustaz pun mengelilingi rumah Lisa dan ketika ustaz itu masuk ke bilik pengantin Lisa, dia terus mengatakan ada sesuatu energi yang tidak baik di situ. Ustaz mula membaca beberapa ayat Al-Quran. Secara tiba-tiba, bilik itu seolah-olah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dan tiba-tiba di depan mata Lisa dan juga ustaz itu, pakaian Cina itu terjatuh lagi di atas lantai, seolah-olah ditiup angin yang kencang, padahal jendela bilik itu tertutup rapat. Ustaz meneruskan membaca ayat-ayat Al-Quran hinggalah bau itu hilang. Lisa dinasihatkan untuk membuang saja baju-baju tersebut, kerana menurut ustaz, kemungkinan ada sejarah dari baju-baju itu hingga ada makhluk jin yang menghuni di dalam baju-baju tersebut. Dengan berat hati, Lisa terpaksa membuang baju-baju Cina itu, walaupun dia telah membayar dengan harga yang mahal. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah Lisa. Lisa masih cuba mencari tahu tentang baju-baju tersebut dan akhirnya Lisa diberitahu bahawa rupa-rupanya baju-baju itu sebenarnya digunakan oleh kaum Cina di sana untuk upacara perkahwinan di antara si mati dan si hidup mengikut kepercayaan orang-orang Cina. Mereka percaya jika mereka mengawinkan si mati dengan si hidup, roh si mati tidak akan gentayangan atau mengganggu keluarga mereka. Begitulah kisah yang terjadi kepada Lisa, seorang mak andam. Bagaimana? Anda percaya? Baiklah, Ati harap anda terhibur dengan perkongsian Ati kali ini. Seperti biasa, jika anda ada pengalaman seram, sila kirimkan ke alamat channel Meremang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebelum Ati akhiri, Ati ingin doakan agar kita semua sentiasa dilindungi dari segala kejahatan yang datangnya daripada manusia, jin maupun syaitan. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.